Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Bagi menjawab soalan A, KDN melalui Agensi Inti Dadah Kebangsaan AEDK telah menyediakan perancangan strategik AEDK 2015 hingga 2020 yang meliputi teras merayatkan perkhidmatan awam iaitu menjalankan program-program pemasyarakatan. Dalam teras pemasyarakatan ini, penglibatan masyarakat dalam membantu mendidik rakyat mengenai penyalahgunaan dadah memainkan peranan yang penting. Teras pemasyarakatan ini menggalakkan komuniti untuk mengetuai sesuatu aktiviti atau inisiatif di mana masyarakat turut dijadikan sebagai ahli utama dalam membantu memerangi masalah dadah. Antara objektif program pemasyarakatan ini ialah memberi kefahaman serta kesedaran mengenai budaya bahaya dadah kepada semua pihak, menggerakkan masyarakat sivil untuk bangun membenteras dadah, mengekalkan serta meneruskan tindakan-tindakan menyeluruh di kalangan masyarakat sivil dalam membenteras dadah. Bagi memastikan program pendidikan pencegahan dijalankan dengan berkesan, badan kerajaan, badan bukan kerajaan dan komuniti setempat terlibat dalam pelaksanaan setiap program tersebut. Pihak-pihak yang terlibat adalah seperti berikut. Badan kerajaan, badan berkanun iaitu PDRM, Majlis Bandaraya, Pepandaran Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri, Daerah, Jabatan Kesihatan Negeri, Jabatan Belia dan Sukan Negeri dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, Felda. Manakala dari badan bukan kerajaan seperti Pemadam, Majlis Belia Malaysia dan juga Belia 4B Malaysia. Komuniti setempat iaitu Skuad 1 Malaysia, Jabatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung atau JKK, ahli karya, masjid, rukun tetangga, persatuan ibu bapa dan guru dan juga pihak sekolah. Pelbagai program pencegahan yang memberi fokus kepada anak-anak muda dijalankan secara berterusan seperti berikut. Kem Program Intelek Asuhan Rohani atau PINTAR yang merupakan program pendidikan pencegahan dadah untuk murid sekolah rendah. Yang kedua, program Sayangi Hidup Elak Darita atau SHIELD dilaksanakan di peringkat sekolah menengah bagi meningkatkan kesedaran dan mengupayakan ketahanan diri pelajar dalam lingkungan umur 13 hingga 18 tahun yang dikenal pasti berisiko tinggi dalam penyalahan guna dadah. Program SMART, Sukses Matang Aktif dan Rasional serta Tanggungjawab, merupakan program yang membimbing dan mendidik belia bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan serta kesedaran tentang bahaya dadah dan cara hidup yang positif bagi melahirkan belia bebas dadah. Juga kita ada program bersama PLKN dilaksanakan untuk memastikan remaja lepasan sekolah mempunyai kemahiran mengenai gaya hidup sihat dan mempraktikkannya kepada diri dan juga membantu orang lain. Program seterusnya ialah Tomorrow's Leader untuk IPT, merupakan program berbentuk kesedaran bahaya dan kesan dadah yang dilaksanakan di kalangan pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi dalam bentuk seminar, forum dan juga ceramah bagi memberi pengetahuan, kesedaran dan kemahiran hidup kepada pelajar universiti mengenai gaya hidup sihat tanpa dadah. Seterusnya ialah program kesedaran awam yang lebih agresif juga dilaksanakan menerusi pelan media iaitu media penyiaran, televisyen dan radio, media cetak, media baru, Facebook, Twitter, YouTube, blog, media luar, billboard dan juga media bersemuka ataupun bas pameran dan pameran estetik. Untuk menjawab soalan B, Kementerian menafikan penglibatan kartel dadah dalam kegiatan pengedaran bekalan dadah di negara kita sekaligus menafikan bahawa negara ini dijadikan pusat pengedaran dadah. Sebagaimana yang kita sedia maklum, tidak ada sebuah negara pun yang terlepas daripada masalah dadah. Sindiket pengedaran dadah menyasarkan negara kita sebagai lokasi transit dadah. Begitu juga dengan negara lain. Bagi mengaburi pihak berkuasa, sindiket ini akan menggunakan beberapa buah negara sebagai lokasi transit sebelum bekalan dadah yang diseludupkan sampai ke negara yang disasarkan. Risikan dan siasatan yang dijalankan mendedahkan bahawa sedikit pengedaran dadah di negara kita ini bukan status kartel dadah. Sedikit ini didalangi oleh kingpin dadah. Sekian. Yang Muhammad Lenggung. Terima kasih Yang Bapak Menteri. Apapun saya nak ucapkan tahniah atas usaha yang dibuat oleh Kementerian bagi menangani isu yang amat besar yang beri kesan kepada rakyat dan negara. Saya nak rujuk statistik
yang dikeluarkan oleh Agensi Dadah Kebangsaan ADK beberapa tahun lalu yang menunjukkan 717 pelajar yang berusia antara 13 hingga 18 tahun terjebak dengan gejala ini, dan menurut kenyataan yang pernah dikeluarkan oleh pengarah operasi ADK juga, hasil beberapa ujian air kencing dibuat, terdapat sebilangan pelajar kita terlibat dengan isu ini. Ya, barangkali ada pengaruh rakan sebaya, didikan agama, mungkin ada masalah emosi dan pemberontakan diri dan sebagainya. Jadi, apakah usaha penambahbaikan yang pembaharuan yang dibuat oleh kementerian dalam memastikan supaya gejala ini dapat ditangani dengan betul dan tepat, kerana kita faham baik dari segi pengedaran, strategi pemasaran yang dibuat oleh kata dan agensi dadah ini daripada pengedar ini mungkin sudah berbeza. Jadi apakah perubahan di pihak pembekal penjual yang sindiket ini berbeza juga dilakukan oleh kerajaan untuk menangani perbudahan ini. Kemudian sejauh manakah keberkesanan usaha-usaha untuk mementras isu ini? Di samping saya juga ingin tahu sejauh mana hubungan dan kerjasama yang dibuat oleh kementerian dengan negara-negara lain bagi menangani isu ini. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Yang Berhormat Lenggong. Tadi pada awal jawapan saya telah menyebutkan bahawa program-program yang telah ketengahkan untuk membentras gejala sosial ini yang melibatkan pelajar sekolah paling muda usia dalam lingkungan 7 tahun. Dan sudah pasti program seperti SMART, seperti Kem Pintar, Shield juga telah ditengahkan. Tetapi masalahnya beralih kepada soalan asal, iaitu permintaan dan juga penawaran, iaitu supply dan demand. Dan saya tidak khawatir juga peranan yang penting dimainkan oleh PIBG, komuniti dan juga ibu bapa untuk menyelaras supaya memantau kegiatan anak-anak mereka yang di bangku sekolah. Dan setakat ini kalau kita lihat perkesanan yang langkah yang telah ambil memang tidak dapat dinafikan dengan berbagai-bagai tangkapan jenis-jenis dadah dan sebagainya, termasuk dadah jenis baru iaitu new psychoactive substance yang melibatkan jenis dadah yang baru juga terlibat dalam perkara itu. Dan sekali lagi saya mengesyorkan masyarakat, ibu bapa, PIBG dan juga guru-guru dan orang persorangan untuk memainkan peranan penting supaya pada tahun ini kita boleh membebaskan negara kita dari segala gejala dadah secara habis-habisan pada tahun 2016. Yang Hormat Rantau Panjang. Terima kasih Datuk Dr. Yang Ketua. Soalan tambahan saya, gejala dadah merupakan satu gejala yang sangat berbahaya dan menjadi musuh utama negara kita. Bukan sahaja soal kesan kepada pelajar dan remaja, tetapi memberi kesan terhadap masyarakat, terutama jenayah kecurian, ragut, rompakan hasil daripada usaha mereka untuk mendapat wang untuk membeli dadah. Jadi saya ingin tahu pihak kementerian sejauh mana hasil kajian yang dibuat oleh kementerian, apakah punca kelemahan sedangkan begitu banyak usaha-usaha yang telah dibuat oleh pihak kementerian, sama ada melibatkan ibu bapa, anggota masyarakat dan pelbagai agensi kerajaan, tetapi dadah masih berduasa. Jadi apakah punca kelemahan yang dikenal pasti yang mungkin boleh kita sama-sama untuk berusaha untuk memastikan kejayaan dalam membentras dadah? Terima kasih. Terima kasih WB Rantau Panjang. Tadi saya dah sebutkan supply dan demand. Dan antara lain punca utama kalau ada permintaan, sama ada itu pelajar, orang dewasa, sudah pasti orang yang akan mengedar akan datang. Dan saya juga tidak menafikan kalau sekiranya murid itu diabaikan dari ibu bapa mereka, dan sudah pasti mereka akan teringin untuk mengambil dadah dan sebagainya untuk kalau dia ada sisih dari keluarga, sudah pasti dia akan mencari jalan untuk sama ada kembali ataupun meneruskan kegiatan dadah. Dan juga saya fahamkan
Kalau kita lihat PIBG, peranan guru kan, untuk mendidik anak-anak kita di bangku sekolah. Dan tadi saya sudah katakan, murid yang terlibat paling usia muda dia adalah lebih kurang 7 tahun. Dan ini melibatkan murid yang masih dalam sekolah rendah. Dan sudah pasti yang berhormat pun dapat menolong ADK dan seterusnya, membantu kita untuk memberi dadah di kawasan masing-masing. Dan seperti saranan yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat selaku Menteri Dalam Negeri, walaupun kita gagal pada 2015 untuk menjadikan negara kita negara sifar, tapi tahun ini semasa peresmian ADK di Lawas baru-baru ini, bulan Februari lepas, beliau telah mengeluarkan satu kenyataan untuk membebasmi secara berterusan ataupun habis-habisan untuk memerangi dadah. Dan sudah pasti, kalau kita lihat, negara kita semakin lama, semakin trennya semakin meningkat. Dan sudah pasti pertolongan tuan-tuan yang berhormat sekalian adalah amat dialukan untuk memerangi bersama. Terima kasih.